Assalamualaikum. Ah, macam mana mau mulai? Allahu Akbar. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbab hidayat. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbab hidayat. Apa yang Allah bagi ujian dengan kita punya di kalangan jemaah kita, Masya Allah. Ya Allah. Jadi saya kalau orang yang kenal tu, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya Tobib Junaidi. So saya nak buat satu perkongsian yang begitu hebatnya sunnah Nabi SAW, asbab daripada habatus sauda dan madu. Kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar, Masya Allah, mohon supaya dapat amalkan balik pada sunnah Nabi, cara perubatan sunnah Nabi, yang mana Nabi sendiri, yang mana dalam hadis sendiri jelas kabarkan yang mana habatus sauda adalah ubat segala penyakit, habatus sauda mampu merawat segala penyakit kecuali asam, yakni maut. Jadi saya mohon dengan saudara-saudara kita semua patah balik, amalkan yang mana Nabi telah kabarkan. Kita amalkan, insya-Allah. Kita amalkan cara perubatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkait dengan habatus sauda ni, saya mau kabarkan satu berita yang sangat-sangat, Allahu Akbar, sangat-sangat saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu contoh dengan diri saya sendiri, dengan anak keluarga saya sendiri, yang mana kawan-kawan sedia maklum, saya buat pusat rawatan di rumah sendiri. Saya buat rawatan rasangan saraf di rumah sendiri. Pada hari Minggu, saya rawat satu pesakit yang lepas keluar daripada luar negara, dan beliau datang buat rawatan dalam keadaan saya ingat demam-demam biasa. Saya pun tak tahu orang ini ada masalah kesihatan yang lain, tapi memang pesakit saya. Dia ada masalah jantung, injap jantung. So apa yang berlaku, saya rawatlah seperti biasa. Saya rawat, lepas tu nampak saraf dia teruk sangat. Saya terus buat hampir 2 jam lebih rangsang saraf dia. Lepas tu pada hari Selasa, sakit ni minta jadual lagi. Alhamdulillah, demam sudah hilang, tinggal batuk dia kering. Lepas tu hari selepas rawatan tu, hari Selasa selesai rawatan, hari Khamis saya sangat-sangat terkejut. Kita sangat-sangat terkejut sebab didatangi oleh 3 orang daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengatakan Khamis malam tu 3 orang pegawai daripada kementerian, daripada KKM mengatakan saya merawat satu orang pesakit yang mana positif coronavirus. Ya Allah, saya terkejut. Tapi satu keyakinan saya terus dalam kepala saya hanya fikir satu benda. Saya yakin dengan sunnah Nabi. Apa dia habatus sauda dan madu. Saya terfikir tu, saya boleh senyum. Tapi 3 pegawai tu tanya saya macam mana. Saya dia ambil maklumat, ambil nomor MyCard saya, IC saya, anak isteri saya. Jadi apa yang berlaku di luar, memang saya rasa benda ni memang agak pelik, tapi inilah kehebatan sunnah Nabi. Jadi saya sangat-sangat galakkan semua saudara-saudara Islam yang bukan Islam, insya-Allah amalkan habatus sauda. Yang tak tahu apa tu habatus sauda, sila amalkan untuk kebaikan negara kita, khususnya untuk semua. Siapa yang dapat berita ni, silalah insya-Allah amalkan habatus sauda bersama dengan madu. Bukan minyak habatus sauda, minta maaf ya, saya amalkan sendiri serbuk dia, biji dia tu. Macam mana nak buat habatus sauda ni? Rendam terlebih dahulu, rendam lebih kurang dalam setengah jam.
biji habatus sauda tu tadi. Lepas tu jirus, ramas-ramas dia, buang, bersihkan dulu habuk-habuk tu semua. Lepas tu buang air dia, bersihkan, toskan dia guna saring, keringkan dia. Kemudian dah kering habatus sauda tu tadi, goreng tanpa minyak. Goreng tanpa minyak. Bila dah goreng tanpa minyak tu, dia macam goreng kopi. Yang biasa goreng kopi tu, tahulah, goreng macam kopi. Jangan sampai hangus. Jaga api jangan besar. Api tu jangan besar sangat. Lepas tu goreng. Kemudian bila ada satu aroma wangi naik, dia ada satu haruman yang naik, maka cepat-cepat matikan api. Kemudian sejukkan, dah sejuk, blender jadi halus. Kemudian amalkan sehari 3 kali insya-Allah. Pagi, petang dan malam sebelum tidur. Ya, amalkan sehari 3 kali insya-Allah. Cara makan dia, ambil setengah sudu teh, campur dengan madu setengah sudu. Nisbah dia 1:1. Nisbah dia 1 habatus sauda, 1 madu, nisbah dia. Maksudnya kalau kita ambil setengah sudu habatus sauda, madu pun setengah sudu. Macam tu. Saya alhamdulillah, anak-anak saya semua, saya, isteri saya, kita amalkan alhamdulillah. Anak-anak alhamdulillah sampai ke hari ini tinggal ada dah berapa hari kita amalkan terus alhamdulillah. Anak-anak semua sehat. Saya alhamdulillah tidak ada seperti gambaran yang apa yang dikabarkan, diwar-warkan Kementerian Kesihatan, keadaan orang yang simptom-simptom. Saya tanya macam mana simptom, kan dia sakit tekak, cerit-berit, dan adalah simptom yang kita tuan-puan pun sedia maklum. Jadi amalkan terus. Dan anak saya yang umur 6 bulan pun saya ambil sikit, kemudian saya bancuh dalam air yang sikit, kemudian saya bancuh. Sukatan dia lebih kurang dalam satu sudu air tu saya campur dengan sikit lah di hujung sudu, saya campurkan habatus sauda tadi tu dengan air. Kemudian saya bagi anak saya yang baby tu pun saya bagi. Yang anak baby pun saya bagi dia minum. Alhamdulillah, Allah pelihara. Hebatnya sunnah Nabi. Yakinlah tuan-tuan, yang mana Nabi terkabarkan benda ni, kita amalkan insya-Allah. Tidak ada satu maksud saya herba ataupun ubat yang mana ada khabar awal begitu dahsyat, kan, begitu hebat. Selama ni saya sendiri pun baca hadis-hadis macam tu, tapi yakin tu tidak kuat, dan saya sendiri terlalai. Saya terlupa. Satu masa dulu sebenarnya bila saya amal tu, saya teringat balik. Lebih kurang dalam 9 tahun lepas, saya pernah rawat satu cikgu bekerja di SMK Tawau, bertugas di SMK Tawau, yang mana dia terkena kanser darah, dan cikgu ni mengamalkan ubat morfin setiap hari. Dia makan morfin. Dia cakap kalau tak ambil morfin tu, dia tak boleh bergerak. Dia cakap sebab dia dah stage yang memang teruk. Jadi dia kena ambil benda tu supaya dia boleh bergerak. Kalau dia tak ambil benda tu, dia nak gerakkan badan dia rasa sangat-sangat sakit. Tapi tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku, hati saya terdetik masa tu dekat rumah dah biji habatus sauda yang tak goreng lagi. Saya pujuk pesakit tu supaya tinggalkan morfin. Lepas tu apa yang berlaku, selepas agak lama juga saya pujuk dalam sesi rawatan dia tu. Ketika saya rasa saraf dia, saya pujuk. Alhamdulillah dia setuju. Kemudian saya masuk ke dapur, saya minta orang isteri saya tolong goreng 1 gelas habatus sauda. Kemudian saya bekalkan dengan cikgu tersebut 1 gelas, dan sedikit madu yang saya bekal, stok madu saya ada sedikit, saya bagi dengan dia.
Kemudian hari ketiga rawatan dia datang. Hari pertama saya cuba rawatan kanser darah ni yang saya tak pernah buat sebenarnya, tapi saya nampak manusia ni hanya bergantung pada dua benda, saraf dan darah baik, insya-Allah semuanya akan baik. Jadi saya cuba, saya terima pesakit tu hari pertama. Bila hari kedua datang, dia beritahu alhamdulillah dapat tidur, dapat ni. Jadi saya seronok. Itu yang hari kedua saya desak supaya tinggalkan morfin. Kemudian hari kedua tu jugalah saya bekalkan dia habatus sauda dan madu. Kemudian rawatan hari yang ketiga, apa yang berlaku? Dia datang dengan begitu seronok sekali. Dia beritahu apa tau? Dia cakap dengan saya apa? Dia cakap dengan saya, "Ya Allah Ustaz bagi saya apa? Kenapa lebih kuat daripada morfin?" Saya betul-betul teruja. Dahsyat betul lah sunan herba yang Nabi kabarkan, yang Nabi ajarkan ni. Ya Allah, dahsyat hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan habatus sauda yang hari ni ramai, lebih-lebih lagi di kalangan orang Islam kita tinggalkan amalan-amalan ni. Tuan-tuan, puan-puan, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amalkanlah insya-Allah. Amalkan habatus sauda dengan madu. Cara dia macam tadi yang saya kabarkan. Macam mana cara buat. Kalau tuan-tuan ni dengarlah berulang-ulang cara penjelasan saya tadi, macam mana cara buat habatus sauda tadi tu. Rendam setengah jam, kemudian buang air dia, bilas dia, macam cuci beras tu. Cuci beras, tapi kena rendam dulu dalam setengah jam. Kemudian bersihkan, cuci 3 kali. Kemudian jirus, dah keringkan, toskan kering, disaring. Kemudian goreng tanpa minyak. Api jangan besar sangat. Kemudian gaul. Jangan berhenti gaul, kena gaul sampai aroma harum wangi tu naik. Kemudian matikan api, sejukkan. Lepas sejukkan, dah sejuk, blender. Buat dia halus. Kerana tu boleh stok, boleh simpan di mana-mana botol. Dia tahan lama insya-Allah. Yang pengalaman saya sendiri, saya pernah simpan tu sampai 3 bulan. Kita simpan tu boleh sampai 3 bulan. Jadi macam mana cara anak ni? Ambil setengah sudu habatus sauda yang halus tadi, kemudian ambil madu setengah sudu. Kalau yang mau buat stok cepat macam saya ada satu cara lagi. Saya ambil satu bekas, saya ambil sukatan setengah tadi, botol tadi habatus sauda dan madu pun setengah. Gaul dalam tu, gaul dia, yang tu kita tinggal makan saya begitu. Kita tinggal ambil. Tak payah campur-campur. Sekali nak makan campur-campur macam tu tak payah. Itu satu cara. Itu kalau kita nak simpan lama, kita buat macam tu. Kita buat campur ketika nak makan. Tapi kalau cara yang kedua saya buat ni, ini untuk sukatan saya, amalan saya hari-hari. So untuk saya isi keluarga. So saya dah siap-siap campur habatus sauda dengan madu, masya-Allah. Tuan-tuan amalkan insya-Allah. Hebat sunnah, hebat amalan, hebat betul. Apa yang Nabi kabarkan, masya-Allah. Dan satu lagi, rajin-rajinlah jalan di atas batu-batu, rangsang saraf tu, jalan di atas batu-batu. Kalau rasa sakit pijak batu tu, jangan berhenti. Itu tanda saraf mula diaktifkan. Bila tuan pijak 10 minit, insya-Allah yang sakit tadi tu akan hilang. Maknanya antibody badan, daya tahan tubuh badan telah meningkat. Jadi tuan-tuan, puan-puan amalkan insya-Allah. Mudah-mudahan apa perkongsian saya ni dapat membantu. Kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu musibah bersama dengan datangkan satu penyakit, bersama dengan penyakit tu Allah Subhanahu Wa Taala juga datangkan penawarnya. Saya ingat lagi adik kepada Kiai Ghazairon bagi tahu, satu penyakit Allah hantar beratus ribu penawarnya bersama yang sama penyakit tu. Satu penyakit Allah hantar beratus ribu penawar. Dan inilah salah satu asbab yang mana habatus sauda dengan madu boleh diamalkan insya-Allah. Saya sebenarnya ini pun atas permintaan saya kongsi dengan abang angkat saya yang tercinta. Dia minta supaya saya buat rakaman ni supaya dapat bantu kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain. So ini perkongsian saya. Sebenarnya
saya sendiri bukan dapat dikesan melalui bukan maksudnya bukan berkumpul dengan pesakit yang di luar sana, contoh macam orang mungkin berselisih dengan orang yang positif coronavirus, tapi Allah uji saya yang mana pesakit tu datang di tempat rawatan saya sendiri dan saya rawat dia 2 jam. 2 jam saya rawat pesakit tu bersama dengan saya dengan habatus soda dan madu. Alhamdulillah Allah pelihara anak diri saya, keluarga saya, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, amalkan balik pada sunnah-sunnah Nabi. Dan satu lagi, dekat rumah kita, cara pemakanan saya dengan orang rumah saya, kita tidak ada guna garam laut, kita tidak guna ajinomoto perasa-perasa, kita guna garam gunung, dan untuk perisa sikit kita letak gula. Kita jadikan amalan harian masakan tu kita guna garam gunung dengan garam gunung dengan gula sikit. Dia boleh amalkan juga garam, insya-Allah, yang mana Nabi telah kabarkan, Nabi telah tunjukkan sebelum makan garam, cecah garam dulu, amalkan, insya-Allah. Moga-moga asbab ujian yang Allah hantar ni kita balik amalkan sunnah sepenuhnya. Kerana kita amal balik kehidupan, cara pemakanan Nabi, cara perubatan Nabi, insya-Allah. Kita kena hidupkan kejayaan dunia dan akhirat hanya dengan cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Mohon diamalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat bagi manfaat dengan semua, insya-Allah. Baik tuan, mohon doakan dengan saya, tuan-tuan, doakan saya dapat keluar negara jauh, keluar lama-lama, insya-Allah. Mohon doakan saya dapat keluar buat dakwah, keturunan saya Allah terima buat kerja usaha dakwah jadi hafiz Quran, alim, insya-Allah. Mohon doakan, insya-Allah. Assalamualaikum.